Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dain. Amin. Inilah risalah yang dinamakan dia dengan Jalla'ul Qulub bi zikrillah. Jalla'ul Qulub mana nyata terang ataupun memancarnya cahaya qulub hati bi zikrillah, dengan zikrullah. Bazikir az-zikr lahu nurun. Zikir itu mempunyai nur. Az-zikru lahu nurun. Siapa yang banyak zikir ni maka bertambahlah nur ni. Man kasurat azkaruhu kasurat anwaru. Barang siapa yang banyaklah zikir dia maka banyaklah nur dia. Man kasurat anwaruhu, siapa yang banyak dia punya nur maka safat asrar, maka bersih dan teranglah hati dia. Man safat asraruhu, dan siapa yang memancar cahaya dia, berkilat hati dia tadi, maka kana fi hadratillahi qarar, adalah ia pada hadrat ta'ala tetap. Mana dia tetap dalam hadratillah, hadratil qudsi, hadratul unsi, berjinak di dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan imad, tiang bagi orang yang berjalan. Karangan Al-Arif Billah. Kita ni karangan Arifin Billah, orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beza dengan Arif Billah dengan Arif bi ahkamillah. Kalau Arif bi ahkamillah itu ulama syariah, ya, yang mana pengenalan mereka tadi, mereka masuk dalam tauhid ad-dalil wal burhan. Tauhid dalil wal burhan itu dipanggil ulama syariah. Adapun kalau dimasuk dalam tauhid syuhud wal ayan, itu golongan arifin billah. Kalau dibagikan pada dua tu, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bizalika falyafrahu. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah wa bi rahmatih wa bizalika falyafrahu. Aku ulama menyatakan fa fadlullah wal hidayah wa taufiq. Fadlullah itu ulama setengah mengatakan al hidayah wa taufiq. Katakan dengan taufik Allah Ta'ala, hidayah Tuhan Tuhan. Wa bi rahmatihi, itulah i'tiba wa takrib. Itu setengah daripada ulama mentafsirkan itu, ya. Wakilah, dan kata ba'dul arifin fadlullah al-islam wa rahmatuhu tu al-ayul Quran. Dan ada juga ulama mengatakan fadlullah hidayatuddin wa rahmatuhu tu dipanggil jannatun na'im. Dan ada juga ba'dul arifin mentafsirkan fadlullah yang disebut ayat kul bi fadlillah. Apa makna fadlillah? Ay tauhidud dalil, ya, fadlillah makna tauhidud dalil. Wa bi rahmati ay tauhidus syuhud wal ayan. Tauhid, syuhud dan ain, yang mana banyak pentafsiran. Walhasil semua itu adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang arifin, mereka ni mengenal Tuhan bizauq wal iyan, bisyuhud wal ayan, dengan riadah dan mujadah yang dibukakan batin hati dia oleh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan dia apa? Az-zik. Zikir adalah jalan mereka, tak dapat tidak. Al-Arif Billah Al-Jami', tuan pengarang kita ni menghimpunkan bainal ilmai syariah wal haqiqah. Dia menghimpunkan antara dua ilmu, iaitu syariat dan hakikat. Ilmu syariat iaitu antak mudah. Adapun ilmu hakikat ialah antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah akan hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nur yang dijempakkan dalam batin hati dia. Siapa dia? Ialah Syekh Abdul Samad Ibnu Muhammad Saleh Al-Kelantani, mufti negeri Kelantan ni, tuan guru di antara tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid. Haji Wahid mengaji dengan dia. Muallim Haji Wahid punya tuan guru dia, ulama besar ni, wali besar. Ghafarallahu lahu askanahu a'lal faradis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keampunan baginya dan meletakkan di dalam setinggi-tinggi firdaus.
al-jinan, surga tadi amma mengumumkan akan biulumihi, amin. Rahmat dia, mudah-mudahan dapat berkat daripada ilmu dia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala. Bermula segala puji. Alhamdu tu kalimah mufrad hamdu. Dia masuk alif lam. Kita panggil alam jinsi. Dengan mana apa? Ai jinsul hamdi. Mana segala jenis puji adalah milkulillah, lam ditamlik atau lam diteksas, mana tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam. Apa alam? Masiwallah. Bukan alam dari segi ilmu, kajian sains bukan, itu sempit. Di alam ni nampak ni. Alam tu mana? Masiwallah. Lain daripada Allah, dia panggil alam. Sebab apa dinamakan alam? Ya, sebab dia istiqaq dari kalimah alamah. Alam ni istiqaq daripada kalimah alamah, maknanya tanda. Ya, alam ni daripada tanda atau dalil yang menunjuk. Jadi bila dia tunjuk, mesti ada benda yang ditunjuk. Alam sini dipanggil dalun, adapun Allah Taala dipanggil madlulun. Alam semua ni dipanggil dal, benda yang menunjuk. Bila ditunjuk, mesti ada benda yang ditunjuk. Apa ditunjuk? Wujudillahi ta'ala, yattasif bi sifatil kamalat, yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Jadi kalau orang tunjuk kita tak nampak, jawab dia apa? Butuh lah tuan-tuan. Ni benda ni nampak? Tidak nampak. Orang tunjuk lagi tak nampak, awak dia buta ni. Ya, buta dalam lagi bahaya daripada buta luar. Ya, ni buta dalam lagi bahaya. Sebab dia panggil alam, sekalian alam. Sama ada alam ya malaikatnya, manusianya, jin atau segala-galanya yang berakal tak berakal, maka sekalian alam adalah bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian alam ada dalam genggaman kuasa besar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tengok alam, hati kita tak karen ke Tuhan, hati dia buta. Mara al-qaum wa lam yashhadu fi ya'un indahu al-qablah. Dan Ibnu Atta kata barang siapa tengok pada kaum, pada makhluk ni, hati dia tak karen ke Tuhan, tak pergi ke Tuhan, maka butalah mata hati. Ya, dia buta lah mata hati dia. Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya. Ini rahmat ni terjemah daripada mana ni? Terjemah di mana-mana. Mana selawat? Wa sallallahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mana Allah Ta'ala dan malaikat selawat kepada Rasulullah SAW. Ya, selawat Allah Ta'ala dengan makna apa? Rahmat. Jadi mana satu rahmat saja kalau kita dapat, cukup dan lebih baik daripada dunia dan isi dunia lagi. Maka orang berselawat Nabi 10 dia dapat. Man shalla alai salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat aku sekali, maka dia akan diberi selawat dalam 10 kali. 10 kali rahmat dia dapat. Ya. Satu rahmat dia khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Sebab balasan Allah Ta'ala tak layak nak letak atas dunia dan tak muat, tak cukup. Kecil sangat maknanya. Ya. Dan salam di atas penghulu kita, iaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Apa itu? Engkari. Kemudian amma ba'du. Baca laju sikit. Musuh. InsyaAllah hampa 20 dan 10 akhir nak suluh. Doa mudah-mudahan. Amma ba'du faqad qala al-'arifu billah al-syekh al-khafi li ba'di ikhwanihi billah i'lam arsyadakallahu anna at-tariq ila Allah bi adadi anfasi khalaiq bi adadi anfasil khalaiqillahi wa tariqatuna alladhi nadulluka alaihi huwa aqrabu turuqillah li'annahu tariqul muhibbin as-salikin bi jazabatillah. Adapun kemudian daripada itu, setelah mengucap basmalah, alhamdulillah dan selawat atas Nabi, itu mana kemudian wa ba'd ay ba'du ma taqaddama minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man zukir.
Maka sesungguhnya telah berkata oleh arif billah, telah berkata orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa dia arif? Orang yang makam hakikat, lenyap makhluk daripada pandangannya. Sahibul haqiqah ghaba 'anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk makam hakikat ni ghaba 'anil haq, lenyap makhluk ni. Sebab apa dia lenyap? Bi syuhudil malikil haq. Dengan sebab dia musyahadah akan Tuhan yang sebenarnya. Bermakna mafhum mukhalafah dia, kalau dia tak duduk makam musyahadah, makhluk tetap takkan keluar di mana. Makhluk takkan keluar daripada batin dia. Dia syuhud, dia pun dia keluar. Tu benda yang tak boleh berhimpun dia. Ad-diddan la yajtami'an. Benda dip berlawan dia tak boleh berhimpun. Ya, masuk siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Begitulah syuhud musyahadah bila terjempak dia pum, dia membakar akan segala kelalaian dia. Bersedap berlazat dia di ma Allah dengan Allah Taala. Iaitu Syekh Khafi bagi setengah daripada segala saudaranya, bagi setengah daripada sahabat, maknanya anak murid lah. Dia orang sufi kata sahabat, di ba'di ikhwanihi. Ikhwan mana? Fillah. Ikhwan fillah. Dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya jalan kepada Allah Ta'ala itu dengan sebilang-bilang segala nafas. Kita berjalan ke Tuhan ni bi'adadi anfasil khalaikillah. Turun naik nafas kita tu, kita pastikan kita berjalan, jangan diam. Sebab nak sampai mana? Sampai kepada makrifat akan Allah dengan sebenar-benar makrifat. Itulah maqamul ihsan. Di situlah dipanggil berlakunya tauhidul, apa tadi tauhid apa dia panggil? Tadi baru sebut tauhid apa? Tauhidus syuhud. Tauhid yang kita belajar usuluddin itu dia tauhidud dalil. Tauhidud dalil wal burhan. Adapun nihaya kemuncak perjalanan arif billah tauhidus syuhud wal iyan. Ya, tauhid itu mengesahkan secara syuhud. Adapun tauhid peringkat awam, peringkat fardu ain sifat 20 tu, itu kita mentauhidkan bid dalil. Kita mengesahkan Allah Taala dengan dalil secara zahir, nas Quran, hadis sahih daripada Nabi dan hujatul aqliyah, hujah akal, untuk membezakan mana makhluk, mana Tuhan, supaya jadikan bahan akidah, membentuk akidah. Adapun tauhid satu lagi dia panggil tauhidus syuhud. Apa makna tauhid? Mengesah. Mengesah dalam mana? Mengesah dalam pandangan. Pandangan dia tak ada, dia je. Ya, sebab tu dalam awal kita ikam tu ulama manis dia kata apa? Bahawa ada ia tiada engkau. Dalam pandangan dalam kita bahawa ada dia je, yang lain jangan masuk. Sebab tu dinamakan qalb baitur rabb. Ya, hati kita ni tempat rumah Allah. Apa makna rumah Allah? Bukan Tuhan duduk dalam tu. Maha suci Tuhan berserupa dengan makhluk. Ta'ala Allahu uluwan kabira. Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maksud bait macam kita kata baitullah lah. Baitullah bukan Tuhan duduk dalam baitullah, tidak. Baitullah diisnad atau takrim. Tempat ibadat disandarkan dengan nama Tuhan, mana mulia. Begitulah hati kita, benda mulia ni tempat dia layak syuhud. Syuhud maknanya dia musyahadah akan Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis sahih Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara. Itu makam musyahadah. Itu tauhid syuhud. Wal iyan. Ya, dua tauhid. Ada golongan arifin dan. Jadi jalan dia sebilang-bilang nafas. Naik nafas dia tauhid dengan Tuhan. Turun nafas dia esa dengan Tuhan. Oh dahsyat tuan ni. Buat dia karam ni habis tuan ni. Tak ada paling lazat. Tu dia kata wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling hebat bila kau terbuka dengan Tuhan. Tuhan letakkan kita makan musyahadah dia pum, dia punya lazat habis. Terbakar habis semua tuan. Lenyap segala pandangan rasa dalaman tu, bukan luar. Luar memang kita nampak kan. Sebab mengenal ni bukan dengan luar, mengenal dengan dalam hakikatul insan, hakikat diri kita tu, roh kita tu, sir kita tu, dia yang kenal. Ya, dia bukakan tajalliat berlaku je, di situ dia punya nikmat ya Allah. Ya, maulah sah dia bersifat dengan segala sifat mahmudah. Selagi tak duduk tangga tu makna pun tuan, bimbang tuan ni, khatar. Dia dalam keadaan bahaya. Seolah telur ujung tanduk. Ya. Bila boleh terkucil.
Kalau duduk tangga tu dia dah mantap. Ya, mengenal dengan cara daruri dia panggil. Dengan segala bilang nafas turun naik kita dengan dia tuan. Ya, sekalian makhluk tadi. Bermula jalan kami tunjukkan akan dikau atasnya itu terlebih hampir segala jalan kepada Ta'ala. Sebab apa? Kerana bau senjalan segala orang yang kasih kepada Allah Ta'ala lagi berjalan mereka dengan jazbatillah. Dia berjalan dengan jazbah, mana tarikan. Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Allah Ta'ala tarik. Kalau kita nak pergi tuan-tuan, berapa sangatlah langkah kita. Kalau tuan tak tarik, tak ada. Ya, kita minta tu. Sebab tu doa Sidi Ibrahim al-Syidi, Allahumma ja'alna minal muradin. Kalau seorang Allahumma ja'alni minal murad, inilah dia orang yang tuan tarik. Bila tuan kendak dia, tuan tarik dia. Walaupun dia tukang sihir tuan. Macam mana berlaku tukang sihir Fir'aun, pum dia tarik atau tuan tarik aja. Sebab dia tengok mukjizat kuasa besar Allah Ta'ala yang berlaku pada Nabi Musa. Dia telan aja tukang ulau tukang sihir Fir'aun ni, bukan sebarang tu, taiko ini depan. Ya, kepala-kepala bukan tukang sihir tepi jalan. Dia dah demand pula dengan Fir'aun. Kalau menang apa pun nak pangkat, harta semua dia bagi. Jadi kau boleh kalahkan Musa. Tiba-tiba depan mata dia berlaku benda yang sangat mengejutkan dia. Allah Ta'ala tajalikan kebesaran dia. Pum, dah telan Nabi semua kan. Situ juga amantu billah. Habis. Ya. Dengan Fir'aun terkanjal daripada batin hati. Tak ada Fir'aun itu. Ya. Itu apa tu? Jazbah qabla suluk. Satu lagi dipanggil jazbah ba'da suluk. Dia bersuluk berjalan, tuan tarik jazbah. Berlakulah kurnia Quran rohani, al-fana wal baqa, ya, dan sebagainya. Itu semua jazbatillah, tarikan daripada Allah Ta'ala. Bila ditarik, bila dia berjalan. Ini nak sampai berjalan pun tidak. Macam mana nak tarik kan? Ya. Satu sebab tu sir dalam perjalanan tariqah dia kuat rabitah. Ya, rabitah dia kena kuat dengan mursyid. Bahawa mursyid atas kita tu dia punya rabitah dengan mursyid atas. Mursyid atas dia kuat dengan rabitah mursyid atas. Semua tu mereka kuat. Lepas tu bila syekh tuan-tuan dia kena jaga tu. Taraf syekh tu dia kena jaga betul rabitah dia dengan mursyid atas, jangan putus. Sebab inilah karen tuan. Apa tarikan jazbah. Ya. Madad. Bagi masyayikh, ulama-ulama, wali-wali besar atas tu, dia punya madad Allah Ta'ala beri kat dia tu. Al-faid, faid ar-ruhani, fuyudat dia panggil. Itu istilah-istilah dia kan. Sebab tu bila kita sentiasa ruhani kita ni, maknanya peringkat sampai peringkat dia panggil fana' syekh. Kemudian dia akan pergi fana' rasul, baru dia fana' kepada Ta'ala. Itu peringkat-peringkat dia. Tengok dalam karang kitab-kitab besar banyak ada. Dia kata Arab. Di antaranya apa? Kalangan Akabir, ya, Samadah Handawi, Al-Hindi, dia banyak kalangan besar-besar ni. Dia bahan dalam rangkaian-rangkaian ni. Sebab dia punya apa? Rabitah ni. Buat rabitah ni kita kata macam apa? Ya? Macam pelak kan? Tersambungnya pelaknya. Kalau orang atas dah sambung, kita tak sambung. Mana wayar tak sampai, nur tak turun. Tersambungnya pelak sentiasa rohani kita rabitahkan dengan rohani mursyid. Sampai peringkat ada rohani kita kalau terbuka dengan Rasul, kita rabitah dengan Rasulullah SAW. Antara lagi hebat. Boy fujat sampai pun. Makrifat kita tengok berbagai-bagai nur makrifat dibukakan oleh Allah Ta'ala. Sebab bila kita sulurkan, pum, pancaran nur buka kan. Mana kita ada zikir? Berzikir sendiri ada nampak nur, tak ada. Zikir sekejap nampak pum. Itu ibtidak. Itu ibtidak, permulaan. Bermakna zikir itu jalan. Dia zikir bercahaya sap dekat atau mana zikir itu jalan. Dia tiap-tiap latifah tu ada warna dia. Ya, latifah qalbi, latifah roh, latifah sir, semua ada itu. Lataif. Ya, itu sui sendiri. Sebab itu penting. Dia kena tembak-tembak lagi pum dia terbuka. Maka inilah jalan yang dipilih bagi ahlillah, bagi para arif billah. Tiada ia dengan amal, hanya dengan tabiat. Ya, ialah asal sampai kepada Allah Ta'ala serta istiqamah akan syariatullah. Ya, dia kena istiqamah dengan syariat. Kalau dia tak pegang syariat, dia terbalik. Ya, syariat dengan hakikat dia tak boleh bercerai.
Ilmu hakikat itu syariat. Kita puasa hakikat boleh makan pada bapak engkau. Kena jadi kapi. Ya. Ini semua diakal kau orang macam-macam tuan-tuan. Tu. Bagi Imam Ghazali kata bunuh orang macam ni lebih afdal daripada bunuh 1000 kapi. Ya, buat kapi, orang dah tahu dia kapi. Yang ni dah, dia mengaku dia handal. Dalam masa yang sama dia sesatkan orang. Ya, dia mencoyak-koyak rabakkan akan syariat. Oh, teruk mana-mana kampung tu yang ada kan. Ini ilmu dongeng ni gila. Dia berangan. Bawah tak jejak, atas tak sampai. Tergantung. Tanya, dia senang kan nak tahu ilmu sesat-sesat. Tanya dia bawa, dia cerita hakikat dia mana guru kau. Sanad kau mana sampai Rasulullah. Dia kata, saya ada tu pula, saya tak tahu sanad tak ya. Ilmu bila tak ada sanad habis. Jin boleh masuk, sihir boleh masuk. Sebab bila minta amalan apa je kena tanya sanad tu. Macam hadis juga dah. Ya, hadis kalau ada sanad pun sanad munqati' tu dia pakai, dia kena sanad muttasil, dibagi pecah pula perawi itu yang menyebabkan martabat hadis macam-macam. Ada sahih, ada dhaif, hasan macam-macam. Ya, bincang antara tajuk sanad. Sekarang sanad para aulia ni semua wali-wali besar kan. Wali-wali besar punya penjalan-jalan semua min kibaril aulia, arifina billah. Itu sanad dia orang itu penting. Habis dah. Wa sammaituha jalla'ul qulub bi zikrillah. Wa sammaituha, aku namakan dia hazi risalah ni. Jalla'ul qulub bi zikrillah. Dan aku namakan dia jalla'ul qulub bi zikrillah. Artinya apa? Menyucikan hati. Mana bersihnya hati, cemerlangnya hati, bersinarnya hati. Dengan apa? Dengan zikrullah, menyebut nama Allah. Ya. Dia kata siapa banyak surat Anwar. Siapa banyak zikir, banyaklah nur dia. Mana tahu nur tu zikir tu ada nur? Tu adalah hadis Nabi SAW. Mukhtarlah hadis. Alaika bitaqwallah. Fa innahu jima'u kulil khair. Wa alaika bi zikrillah wa tilawatu kitabih fa innahu nurun lak. Itu hadis dia. Lazimlah kamu bertakwa. Ya, sebab takwa ni jima'u kull khair, dia menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat. Midar taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'sul syaril ha'ilah. Takut ke Tuhan ni paksi. Lepas tu dalam Ihya kata takwa ni dia panggil apa? Libas. Ya. Dia panggil zat. Zaru makna bekal. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita nak berjalankan tarik apa mana? Jalan. Bila jalan kan ada bekal. Dapat lagi tengah padang pasir. Kalau betul bekal biasanya out, mati kan. Ya. Dia bekal dia apa? Pertama sekali takwa Allah. Mana-mana tarikat sufiyah, turukus sufiyah, dia mesti syarat takwa. Tak ada takwa tak jalan. Ya tak ada jalan. Sebab tunggu di pesan tengah tu. Kalau zikir-zikir, takwa anggota 7 jaga. Mata kau jangan tengok maksiat, telinga jangan dengar benda yang Tuhan haramkan. Mulut jangan bercakap benda ni. Lebih baik kita puasa dengan ni. Ini masa speed. Mudah-mudahan Ramadan terbuka hijab benda ni. Minta tak buka hijab. Agak anggota 7 tu jaga betul-betul. Aku nak kita balas zikir. InsyaAllah cepat terbuka. Syekh Imam Baharudin kata sallallahu sirran, dia kata aku doakan siapa masuk dalam jalanku akan cepat dibukakan futuhat. Cepat. Ini doa para wali besar. Baharudin ahli bait Rasulullah kiri kanan. Ya. Hasan Husin, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin kiri kanan. Jangan main kan tu. Orang mati dia doa dia balik. Bangun. Ya, masuk dalam makam kun fayakun. Apa dia kub lagi akan izinkan. Allah. Mukaddimatun, satu mukaddimah. Ini satu mukaddimah ketahui olehmu bahawasanya segala bagai hamba itu 3 bagai. Baca bagai yang bagi. Bagai mana now. Ya. Ada 3 pembagian. Pertama, ahli dunia. Kita semua ni dalam dunia ni ada 3 grup je kan. Ya, dia tak lebih 3 je. Pertama ahli dunia, ialah segala orang yang jahil lagi lalai daripada Ta'ala. Ya. Istilah sufi jahil dan orang yang tidak mengingati Allah. Ya. Itu standard orang sufi lagi tinggi draft dia. Walaupun dia alim, kitab dia banyak tapi dia lalai tak ingat Tuhan, tu jahil dulu dia. Ya. Tu. Maknanya orang yang jahil tadi orang yang lalai.
Ini yang pertama. Hidup dia pun tuan, hidup dia tak ada kerja lain. Dia kerja boleh makan, boleh seronok, tu je kerja dia. Sama dengan perangai orang kafir. Yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Yaqulun, mereka makan, wa yatamatta'un, mereka berseronok-seronok, berhibur-hibur, sukaria, kama ta'kulul an'am, macam mana binatang kaki empat tu berseronok. Sebab tu orang Arab ini kalau tak berubah, para awliya disingkap hijab, dia nampak lah macam kan, ada rupa lembu, ada rupa kebau, ada macam-macam kan. Kalau ni zikir ada 3-4 orang ada rupa kan, cepat tutup kan. Tengah zikir terbuka ada 3-4 orang. Itu ada betul tak niat tu, minta Allah tutup. Tak usah pandang lah benda ni. Dia kata buka, ya Allah tutup lah, jangan kan keleka kat situ kan. Itu sebenarnya saja tu nak buka kan. Ada yang macam ada datang kan nak zikir, ada nak mengintip, ada macam-macam. Nak terbuka muka macam rupa dia. Allah. Jadi maknanya perangai dia tadi tu atau sifat lah. Ya, serupa. Sebab tu dalam hadis setengah hadis mengatakan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka ala surati Adam, atas dirupa Nabi Adam. Takriman dah, kena memuliakan Nabi Adam. Apa maksud dia? Dia tak akan masuk dalam neraka rupa macam kita ni, rupa Nabi Adam kan, rupa manusia ni. Kecuali dia ubah. Ya, ubah rupa haiwan macam orang yang kenal rupa babi dia, tapi orang kenal kan, muka tangan orang tapi muka tu pung dia baling dalam neraka. Dia tak akan rupa macam ni. Ya, rupa insan ni, rupa Nabi Adam dimuliakan. Sebab tu kalau tupap dia tukar. Tapi orang kenal lah, kepala, kaki semua sama jalan, muka tu. Ya, itu sebagai menghinakan akan dia. Allah. Yang pertama, ahli dunia. Ya, siang malam kepala dia dunia je. Mengigau pun dunia tak habis-habis. Dunia ambil kalimah apa? Dana yadni dunia. Mana dana yadni dunia. Benda segera. Kejap kan? An-nas niam iza matu intabahu. Manusia ibarat orang tidur, dia kata Rasulullah SAW. Iza matu dia mati, intabahu sudah Allah dah habis dah. Kejap kan? Ya. Dan nilai dunia pula dalam hadis Nabi kata wallahi mad dunya fil akhirah. Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidak adalah bandingan dunia akhirat illa kama, melainkan sebagaimana apa, yaghmisu ahadukum asmu'ahu fil yam falyanzur bima yarja. Ya, tidak ada bandingan dunia akhirat melainkan kama yaghmisu ahadukum, sebagaimana seorang mencelupkan jari dia, asmu'ahu, jari dia, fil yam, dalam laut. Bukan celup dalam kuala pun kalau celup dah banyak kan. Ya, kalau Selat Melaka dah besar kan. Ini dalam dunia ni, laut lebih luas daripada daratan. Lautan dunia tu kita celupkan jari kita kan. Bukan jari, bukan air tak nampak, dia tak nampak. Ya, pulau sebesar pulau letak tengah laut Cina Selatan, hilang pulau tak nampak dah. Ya, apatah lagi. Kemudian kau perhatikan dia kata, ya, fal yanzur ya bimayan. Yang lekat kat air apa sikit tuan. Itulah dunia. Nikmat akhirat seluas-luas. Seluas-luas lautan dunia tu, itulah nikmat akhirat. Tiba-tiba dia ambil yang sikit, ditinggal yang banyak. Tuan pun panggil. Gilo panggil. Ya, mengejar benda yang nak ditinggal. Tertinggal benda yang nak dibawa. Ya. Dia kecoh benda nak tinggal ni, sehingga tertinggal benda yang nak dibawa. Dia gunakan 3 benda yang paling berharga dalam hidup. Apa dia tuan? Al-aqlu, akal. Yang kedua, tenaga. Yang ketiga, masa. Ini benda besar ni. Dia orang tumpukan masa, tenaga, pemikiran. Ini 3 benda besar. Dia tumpu kat mana? Dia tumpu kat dunia. Pagi, petang, siang, habis. Dah tak ada masa dengan Tuhan, dah tak ada kerja dengan Tuhan, habis dia berambat. Malaikat maut datang tu dia melaung, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah masa sikit lagi lah. Ya, nak buat amal saleh. Fa asaddaka wa aku minas salihin. Nak jadi orang saleh. Tak ada dah. Dan ayat lain Tuhan kata pula ruddu la'adu ilaman. Ini puan kalau kembali ke dunia, diulang balik perangai ni. Ya. Tu ahli dunia bercerita tuan. Ya. Sebab kita dengan ahli dunia jangan berkawan, jangan bersahabat dengan ahli dunia. Kita bersahabat ahli dunia, terbalik kita tuan. La tashab man la yunhiluka halu wa la yadulluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perkataan dia, perangai dia tidak membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Jangan bersahabat. Berkenal tak apa. Oh, kenal lain pula. Lain, kenal lain.
Kenal, jumpa, tanya, berbual, apa khabar, lama tak jumpa, nak belanja teh, nak belanja goti canai ke, goti separuh lambung ke apa semua kan. Macam-macam goti sekarang. Sekadar jumpa kan, sebab perkenal penting. Sebab kita nak sampai mesej Islam, kalau kita tak kenal orang, kita layu orang, bila nak sampai Islam, itu mesti banyak kenalan. Tapi sahabat lain, sahabat dia ngam, dia rapat tu. Ni nak cari rapat ni, kena cari orang yang boleh bawa kita kat Tuhan. Siapa dia? Minal arifina billah. Sebab ayat Quran sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai yang beriman, bertakwa kamu Ta'ala dan duduk kamu dengan orang yang siddiq dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dalam hadis Nabi suruh apa? Falyanzur ahadukum man yukhalidu. Kamu kena perhati betul-betul siapa orang yang kamu nak jadikan rapat kamu. Silap di kampung habis kan. Walaupun tak jumpa, sekarang tak payah jumpa kan. Dia akan mesej dia. Satu dunia dia mengayau. Dengar-dengar pop dah masuk Kristian. Na'udzubillah. Dia tengok dah ada salib kat tadi. Apa? Dia berkawan. Dia kawan tangin. Lagi bahaya sekarang ni. Ya. Perjalanan akhir zaman terlampau cepat dikatakan dalam hadis. Cepat betul masa hakiki ataupun pada mana. Kalau pada mana, perjalanan nak pergi luar negara berapa hari kan, lama. Sekarang tolok sampai. Tolok sampai satu dunia round. Itu semua tanda-tanda kiamat dah banyak. Alat-alat canggih semua dalam hadis tersebut. Cuma kita gunakan perjalanan betul dia. Selamat. Kalau tak guna jalan betul, habis. Allah. Itu dia panggil apa tu? Ahli dunia pertama tadi. Ibn Atta kata jangan berkawan. Mereka yang tidak membangkitkan keadaan dia, perangai dia, kamu dekat dengan Tuhan. Kita nak cari orang yang kita dekat dengan dia, dia dekat dengan Tuhan. Ya, dalam hadis kita khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiq. Orang yang paling baik ialah orang yang bila kamu lihat dari dia, hati kamu ingat Allah Ta'ala. Dia bercakap tu menambah kamu dekat dan menambahkan ilmu kamu dengan Allah. Ya. Kalau Melaka sih ingat Tuan Haji Wahid ni. Sejuk mandi. Allah. Dia kalau orang kampung semua datang ni tak ada lain. Duduk qala Allah Ta'ala. Dia cakap. Dia lagi wa qala Nabi SAW. Dia pompak dia ambil kalam ulama sikit. Minum tuan-tuan ni dah minum boleh dah balik. Wah bongkau lah kita. Orang jenis ni tak ada buang masa kan ni. Budak kata balik minum pro bongkau cepat. Tu maklim Haji Wahid ni. Ya, jalan dia duduk dia semua billah dengan Allah Ta'ala. Wali besar. Allah. Dia sengaja daripada wali yang mutasarrif. Walaupun dia dah balik, rohani dia boleh keluar. Ada setengah guru, rohani dia boleh menterbiah. Di Sidimak dan Rawi, akulah gurumu hidup dan matimu. Ya, dah banyak guru-guru, tarikat-tarikat lain pun sama. Dia mendidik. Ada semua. Kita panjang lagi. Yang kedua, iaitu ahlil akhirah. Ya, orang ni dah ada kesedaran sikit. Dia dah kenal akhirat. Iaitulah orang yang takut daripada api neraka dan gemar kepada syurga. Oleh kerana dia ada pendedahan daripada Quran dan hadis, dia kenal. Jadi dia jaga sangat jangan terkena asbabun nar, mana perkara-perkara maksiat, dan dia mengusahakan asbabul jannah, iaitu amal saleh. Dua. Yang ketiga yang terlebih tinggi. Apa terlebih tinggi martabat? Ialah ahlillah. Ini kita nak cari ni, jalan ni ahlillah. Ya. Dan itu orang yang kasih lagi asyik kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab surga masih lagi makhluk dan surga masih lagi makhluk Tuhan. Dia nak terus Tuhan di sini. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengoklah kita duduk lain mana dengan ni. Kita nak naik lain yang ketiga. Kalau dalam puasa, lain ketiga ni ada. Iaitulah apa? Dia imsak. Ya, ditahan diri dia daripada khatarat wal ghafalat, daripada lalai dan benda sia-sia. Dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tadi pakai Allah di jalan dia. Ya. Allah. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Satu lagi. Apa sabda baginda SAW? Ad-dunya haramun ala ahlil akhirah, wal akhiratu haramun ala ahli dunya, wa kilahuma haramani ala ahlillah. Masya Allah. Ya. Bermula dunia itu haram atas ahli akhirat. Maknanya orang nak cari akhirat, dunia itu adalah dia panggil apa? Tertegah bagi dia. Maknanya dia nak buat cari akhirat, jangan dia jadi qasad matlamat hidup di dunia dia rosak.
Contoh, kalau dia maknanya jadi akhirat, bukan? Dunia dia kena apa? Dia kena blok. Dia semayang, bukan kena dunia, kena Allah Ta'ala. Dia buat ibadat, kena Allah, bukan kena orang. Ya, kalau kena orang dah dunia kan. Itu ada kena buang benda tu. Ya, mana risiko dia tu kena dia. Dia tuntut akhirat, risiko dunia dia ada. Cabut tuntut dunia, risiko akhirat dia ada. Dia tak boleh himpun dua tu. Ya. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Man talabad dunya adara bi akhirati wa man talabal akhirah adara bi dunyahu. Fa arsilu ma yabqa ala ma yafna. Cabut tuntut akhirat, dunia dia akan ada risiko. Cabut tuntut dunia, akhirat dia akan ada risiko. Besok pagi tuan-tuan nak tuntut akhirat. Apa dia? Contoh dia lain kedua, nak berpuasa. Ada risiko dunia tak? Adalah, pukul lapau. Kan orang lain makan puak-puak kan. Yang hakikat tu makan, puasa hakikat. Dia makan ni, dia puasa lapak ni. Jadi maknanya kita terpaksa tahan. Ya, melili yang liur makan kan. Ya, binatang kapi macam binatang dia makan. Sebab orang kapi ni Quran kata yakulu wa kamata kul anam. Quran kata macam binatang. Kita terpaksa tahan tengok kan. Oh, melili yang liur. Itu bagi orang puasa orang awam lah. Dia menahan dan ni. Puasa adilah tak ada apa tu benda, tak ada benda kat dia pun. Dia asyik dengan Allah Ta'ala. Terlagi tinggi. Jadi maknanya kena tahan. Bagi orang nak dunia pula, nak dunia nak layan nafsu. Gadai tak akhirat, dia gadai lah. Tak payahlah. Nantilah mum dilanggar. Puasa ke mana, semayang ke mana, habis dilanggar. Sebab dia nakkan kepuasan dunia, nafsu dunia ni. Ya. Di mana ada risiko. Sebab nak ambil akhirat, dia mesti ada risiko dunia. Risiko nafsu tu kan dia. Siapa tak dapat tombangkan nafsu dia, dia tak boleh berdiri betul jadi ibadat Tuhan. Dia kena tombangkan nafsu. Pum. Ya. Macam nak tombangkan nafsu, ni lagi jalan tak. Kita kena bina mahabbah. Ya. Mahabbah dengan Ta'ala. Dia pusing-pusing kot tu ya kan ni. La yukhriju syahwat min al-qalb illa bi hafzil muzin aw syaqul mubin. Tidak boleh nafsu tu kita buang, syahwat kita bendung dia, melainkan dua cara dia. Makna rindu yang cukup kuat, satu lagi takut yang menggerunkan. Ni dua ni boleh pop. Kalau takut sikit-sikit, tak boleh tombang nafsu dan kalau rindu dengan Tuhan tak kuat, tak boleh tombang. Ya, bila dia rindu tu dengan Tuhan, dia asyik kata, bangun malam ingat dia. Ya, sedap dia bangun, ya. Sampai satu kalau kita buka dalam Syarah Minhaj Abidin, kan? Syekh Zaini Dahlan dalam kitab dia ada. Dia sebut apa juzuk yang pertama. Kita kan seorang para awliya, ya. Apabila sampai di waktu malam ni, dia punya seronok tuan-tuan. Dahsyat tu. Macam air raya. Sebab apa? Di malam hari tu tempat dia berlazat, bernikmat dengan Allah Ta'ala. Kita pula tunggu malam je pun, makan ikan bakar. Ada kerja dia buat taik je kerja tuan. Allah. Dia tak ada tadi tu. Rindu malam tu. Malam tu bila terbit dia fajar sadiq, nak masuk siang, para arif bila tu ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ucap tu kena apa tak? Bala. Iza asabakul musibah qalu inna lillah. Bila kamu kena bala je ucap inna lillah. Jadi para arif bila dia masuk hari siang tu, dia rasa bala cukup banyak nisbah kepada jalan makrifat dengan tu. Macam-macam gangguan. Makin zaman sekarang, mana kita berjalan, ada je maksiat. Mana kita tengok, ada je mungkar. Kau tak betul kata zaman kita ni sahabat tak nak duduk kan. Dia Nabi cerita akhir zaman ni, sahabat handal-handal tu minta Tuhan Allah tak nak duduk zaman ni. Yang kita pula iman dengan kulit bawang, lagi nipis, lagi tebal kulit bawang. Berduduk zaman ni sekarang. Kalau tak ada bantuan Allah Ta'ala, wahai ya, maka dapat bantuan Tuhan, taat oleh dia. InsyaAllah dapat bantuan Allah Ta'ala. Tak ada bantuan, tombang dia kan. Dunia tertegah pada ahli akhirat dan akhirat tertegah pada ahli dunia. Ya, dan tiap-tiap keduanya, dunia dan akhirat haram atas ahlillah. Apa makna haram? Mana tertegah dia menjadikan fasad dia. Dia tak jadikan fasad dia pada akhirat dan dunia. Fasad dia lebih tinggi. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha, tunas Quran. Kepada Ta'ala tu pemuncak segala hajat. Ya. Dan reda dia paling besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Akbar mana isim tafdhil. Paling besar
ila ridha Tuhan. Sebab tu kita jadikan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridha dia kita cari. Maka martabat yang terlebih tinggi adalah kasih akan Allah Ta'ala. Betul ulama sufi kata apa? Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kita membentuk mahabbah. Dalil mahabbah dikuat zikir. Sentiasa zikir dia makanan dia. Seronok tak boleh zikir dia rasa tak kena duduk. Sentiasa dia jalan di jalan, luar jalan sedap. Ya. Maka martabat yang tinggi ini kasih akan Ta'ala. Maka jika engkau dapat di dalam hati kamu duka cita, kasih, rindu pada Ta'ala, terasa Tuhan cempak Allah menja'alna minhum, maka ketahui bahawasanya engkau daripada zumrati ahlillah. Engkau adalah kumpulan ahlillah. Ya. Kalau ada benda tu aja kita rasa rindu Tuhan, itu dah masuk, Tuhan nak masuk. Kerana apa? Firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kasih Allah Ta'ala akan mereka dan kasih mereka akan Allah. Kalau kita tengok kasih Allah Ta'ala akan mereka. Mana siapa kasih dulu? Allah. Kasih Tuhan dulu datang. Barulah dia beri kat kita, barulah kita dapat kasih pada dia. Kalau dia tak beri, tak baik juga. Dia kasih dia dulu. Yuhibbuhum, kasih Allah Ta'ala akan mereka itu. Hum akan mereka itu. Barulah yuhibbun, kasih mereka itu pula. Hu akan Allah Ta'ala. Habis. Maka pada azalnya Allah Ta'ala kasih akan dikau. Maka terakas kasihnya dalam cermin hati engkau. Sebab di azali dia kita dah cop dah. Dia senaraikan kita akan jadi orang yang mana batin hati dia menghadap ke Tuhan. Hati bermasa jadilah. Maka jika engkau setengah daripada ahli mahabbah, maka yakinlah engkau bahawasanya waliullah, kekasih Allah. Tetapi pada satu ketika engkau cenderung kepada dunia, ya, lalai engkau daripadanya, dan engkau mensia-siakan umur engkau di dalam khayal ma siwallah. Ini kan disambung belakang dia ni. Sumpah dia kata, maka sekali engkau kasih akan Allah, sekali engkau kasih akan dunia. Ini dipanggil orang yang duduk makam, ya, makam kan, bahu bertawajuh. Ya, dipanggil nur tawajuh. Nur tawajuh ni dia. Kalau nurul muwajahah lain. Nur muwajahah dia tak ada tu. Ini akan bincang belakang dia nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Inna khairal kulluhu fi anta. Alhamdulillah.